Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah 20 hari kita puasa. Sikit lagi nak sampai Syawal dah. Semoga kita terus istiqamah dalam bulan Ramadan ni. Semoga hari tunggu nanti insya-Allah kita mendapat kemenangannya. Okay, saya sambung lagi hati-hati menjaga hati ni. Sambung lagi dengan perkara-perkara yang mengeraskan hati. Sebelum kita teruskan, kita mulakan dengan ilmu kitab Fatihah. Semoga sambil kita niatkan, semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, sambung lagi perkara-perkara yang mengeraskan hati. Kita dah cakap apa? Banyak cakap, banyak bergaul, banyak makan. Okey, kali ni banyak tidur. Sesungguhnya banyak tidur ni ada banyak efek dia tau. Kalau kita banyak sangat tidur terlampau berlebihan. Seperti yang diperkatakan sebelum ini kan, saya share semalam, seorang ahli hikmah berkata apa? Siapa sahaja yang banyak makannya, pasti banyak minum dia. Bila banyak minum dia, pasti banyak tidur dia. Bila banyak tidur dia, pasti banyak dagingnya, jadi kegemukan kan. So, siapa sahaja yang banyak dagingnya, pasti keras hatinya. So, siapa yang saja keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam dosa. Sebelum kita tengok kan, makan dan tidur ni adalah satu yang selalu dikaitkan. Kedua-duanya boleh mendatangkan mudarat jika ia menjadi berlebihan, menjadi terlampau. Sama seperti makan, yang sedap tu, kalau kita kan benda yang sedap tu bagaikan terasa macam berlari di pantai, nikmat dia kan. Seronok yang sedapnya, surya. Begitulah juga nak tidur. Tidur yang nyenyak itu boleh menjadi sesuatu yang paling seronok dilakukan. Biasanya tanpa kita kira panjang, bukan saja kerana kita kenyang ketika terdorong untuk tidur, malah kita akan pilih untuk tidur bila ada saja kesempatan untuk berehat. Tapi kita perlu berhati-hati. Kalau kita mengikuti kata hati sangat, dan terus tidur sampai kita terlalu banyak tidur atau terlebih tidur ni, ia bukan saja menyebabkan kita memiliki hati yang keras, malah juga tidak baik untuk kesihatan kita. Rasulullah SAW selalu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang menyebabkan kerasnya hati iaitu terlalu banyak tidur, terlalu banyak beristirahat dan terlalu banyak makan. Walaupun tidur itu adalah satu kemestian, kita perlu tahu bagaimana jika tidur itu kalau kita berlebihan, ia boleh mendatangkan banyak kemudaratan kepada kita. Pasal tidur ni lah, kita selalu teringat macam mana mak bapak kita ni kan, atau nenek atuk kita selalu bising kita ni, selalu bebek kita bila kita lambat bangun. Antara perkataan selalu kita dengar apa dia? Matahari dah naik dah ni, matahari dah atas kepala dah, orang duduk kat bulan, kau duduk dalam selimut lagi. Ataupun orang pergi laut, dah balik bawa ikan dah, hang duk lena lagi. So sebenarnya apa yang orang tua kita cuba sampaikan ni semuanya betul. Apa yang cuba diterapkan kepada kita, bagaimana kalau kita asyik melayan tabiat kita yang suka tidur tu, suka tidur berlebihan tu, rezeki pun akan lari. Kita akan ketinggalan berbanding orang lain. Orang yang suka tidur berlebih ni juga boleh membuatkannya jadi malas, dan kurang mengurus serta berurusan dengan orang lain. Contohnya lah, kalau suami atau ketua keluarga tu kan yang suka tidur banyak, maka dia akan kurang beri tumpuan pada keluarga dia. Silap-silap banyak keperluan asas anak isteri terabai. Kalau isteri tu pula yang suka tidur berlebihan kan, banyak tidur, suami dan anak-anak lah menjadi bangsa akibat tidak layan. Silap-silap apa? Anak dapat mak baru. Itulah kalau untuk tidur banyak sampai semua tak abai kan. Terlalu banyak tidur tu juga boleh menyebabkan hati ini sentiasa bergolak dengan pengaruh dari zon nafsu. Kita boleh kita boleh jadi cepat marah, kita boleh jadi cepat naik angin lah. Kalau walaupun benda-benda kecil tu, cepat kita naik angin. Kita jadi besar kan, benda kecil jadi besar kan. Kita periksa diri kita. Kita tengok balik diri kita, mungkin orang yang kita kenal, orang yang pandai badan tu kebanyakannya orang yang suka banyak tidur dia. Bila kita kejutkan mereka, kita pula kena marah. Mereka ni sebenarnya agak suka untuk ajak bergurau dan suka menjerit. Tengok kalau orang banyak tidur ni, kita perhatilah tengok perangai dia. Even kita pasal diri kita sendiri. Aku ni baran ke?
Aku ni macam mana? Kalau cukup cepat melenting ke, apa ke, cuba tengok balik. Aku ni banyak tidur ke, macam mana? So, kita tengok bila kita banyak tidur, maknanya kita sebenarnya kurang berjaga. Jadi bila kita kurang berjaga, maka kuranglah masa yang kita ada untuk beribadah. Kuranglah masa untuk kita solat, kuranglah masa untuk kita hadiri majlis ilmu, kuranglah masa untuk kita belajar agama, berzikir, kita baca Al-Quran, kita ziarah dan lain-lain amalan lagi. So kadang-kadang kita tengok akibat suka tidur berlebihan ni, kita akan terlepas solat fardu. Terutamanya waktu subuh kan. Inilah paling banyak orang, sebab tu dah timbul istilah apa? Subuh gajah. Sebab tidur terlajak, lambat bangun. Sebab seronok sangat dalam selimut tu kan. Azan subuh tu, as-salatu minan naum, tapi kita lagi seronok tarik lagi selimut tu. Itulah jadi kawan setan kan. Lagi seronok kita tarik. So ada juga yang terlepas waktu Zuhur kerana suka tidur waktu petang. Zuhur, Asar, itulah paling best kan tidur tu kan. Inilah ni bukan apa. Bila kita suka tidur, akan terdidik satu sifat iaitu suka menangguh kerana penyakit M tu. Apa dia? Penyakit malas. Bila kita suka tidur, tertanamlah, terdidiklah satu sifat daripada benda-benda yang tak elok tu, iaitu sifat penyakit apa? Penyakit malas. Bila malas dalam menguasai diri, akibat kita seronok melayan kata hati untuk terus tidur tu kan. Itu yang jadikan kita jadi malas kita nak bangun untuk lakukan solat, malas kita nak buat ibadah benda lain, malas untuk nak melakukan kewajipan kita kat rumah, malas untuk kita buat kerja-kerja apa sepatutnya. Contoh malas nak masak, malas nak mengemas. Itu jadi tertangguh, menyebabkan semuanya tak tergerak. So bila kita kurang ibadah, maka kita semakin menjauhkan diri dari Allah SWT. Itu kena ingat. Macam mana banyak tidur ni, jadi kita makin malas, makin kita kurang ibadah, kita makin jauh dari Allah. Dan ini yang buatkan hati kita ni mula disukai oleh syaitan. Bila kita jadi kawan dengan syaitan lah. Bila kita jadi malas, kita suka tidur. So mereka pun mula masuk dan keluar dalam hati kita ni untuk terus mengotori dan membuatkan hati kita ni menjadi keras. Itulah macam mana relate. Bila macam mana dia hubung kait antara bila kita suka tidur, banyak tidur, kita jadi malas. Bila jadi malas, syaitan jadi suka. Bila suka, kita jadi macam expose, bukakan diri kita, macam bagi keluar syaitan keluar masuk daripada hati kita ni. Tu yang terus mengotori dan membuatkan hati kita menjadi keras. So demi kita tengok tidur yang berlebihan ni juga mendekatkan kita kepada risiko masalah kesihatan. Di antaranya dia boleh buatkan otak kita menjadi tak seimbang. Bila kita terlebih tidur, kita akan lebih terdorong untuk melakukan apa-apa. Ini akan buatkan fungsi otak kita menurun dan juga menyebabkan otak kita tu kurang bekerja. So lama kelamaan kita akan menjadi cepat lupa. Sungguhnya betul, kalau otak kita tak banyak bekerja, lama kelamaan kita akan menjadi cepat lupa. Orang yang cepat lupa tu contohnya macam orang yang dah berumur kan. Kenapa dia orang jadi cepat lupa, dia orang jadi macam nyanyuk apa semua tu? Sebab dia orang dah kurang bekerja. Otak dia orang dah kurang untuk melakukan apa-apa. Itu menyebabkan lama kelamaan jadi cepat lupa. Sebab tu kebanyakan orang bila dia ni ada jadi terus kehilangan ingatan tau. Sebab tu utamanya bila orang dah start kemurungan ke apa kan, ataupun dia alone, dia bersendiri, dia tak nak buat apa-apa. Bila tak nak buat apa-apa, itu yang menyebabkan otak dia tak bekerja. Itu yang buat dia hilang ingatan, dia lupa. Semua tu menurut sebab fungsi otak tu dia dah tak buat apa dah kan. So kita tengok tidur berlebihan tu juga akan meningkatkan risiko kita untuk menjadi saya cakap lah, kemurungan. Even ada kajian menyatakan bahawa mereka yang tidur lebih dari 9 jam akan menambah risiko kemurungan. So kita juga akan mudah kena sakit akibat sakit kepala, sakit macam orang kata macam pening kepala kan, sakit kepala akibat ada gangguan pada sistem saraf kepala kita dan mudah sakit anggota tubuh badan. Selain itu, masalah kesihatan juga seperti kencing manis, lebih mudah jangkiti sebenarnya kepada orang yang kuat tidur ni. Tahu pula bila kita banyak tidur dan kurang bergerak, masa itulah, sebab itulah makin jadi BMI pun terlebih sadar terlebih BMI ni. Sebab apa? Lemak dah mudah berkumpul, boleh menyebabkan obesity, dah mendedahkan kita kepada pelbagai penyakit lain. Okay, dan paling kita takuti apa dah? Apabila ada yang mengingatkan bahawa kebanyakan penyakit ni relate kepada
kita kena serang penyakit jantung. Ada juga kaitannya dengan banyak tidur sampai faktor-faktor yang lain. Kita kena jagalah walaupun bukan ni semua faktor, tapi ia boleh mengakibatkan penyakit-penyakit ni. Semua kita sama-sama dapat berdoa agar dijauhkan dari penyakit tidur ni. Supaya kita dapat jauhkan daripada tidur berlebihan ni, dan terus kita bermujahadah dalam membersihkan hati dari terus dikotori dan elakkan dari memiliki hati yang keras. Kena ingat orang yang keras, hatinya keras ni akan sulit menerima cahaya hidayah dari Allah. Perkataan dan kelakuannya lebih mudah mengikuti hawa nafsu. Itulah sebabnya orang yang keras hati ni lebih cenderung kepada melakukan maksiat. Dia suka nak dengar nasihat orang, dia susah nak dengar majlis ilmu, susah nak dengar ni sebab dia dah macam hati dia tu dah tertutup, macam dia hati dia keras untuk terima semua ni kan. So even apa yang Allah ancaman daripada yang Allah punya teguran daripada Al-Quran sendiri, dia menjadi tak takut, dia tak gentar dengan apa saja yang kemungkaran yang Allah telah ni kan perintahkan kepada kita. So dia menjadi macam dia terbiasa melakukan maksiat, doa dan permintaannya pun suka dikabulkan Allah. Sebab kita tengok kenapa kita kadang kita tengok rezeki tak datang, kenapa doa tak mabulkan. Sebenarnya bukan sebab apa, sebab terbatas oleh dosa-dosa kita tu. Saya teringat selalu Ustaz Pak Nas, Ustaz Rasulullah selalu kata kan, rezeki kita tertutup bukan sebab apa, kerana perisai rezeki itu sendiri. Apakah perisai rezeki itu adalah dosa-dosa kita. So macam mana kita nak dapat rezeki tu kalau kita ada pegang perisai? Itu dosa-dosa kita. Kalau terlalu mencintai dosa-dosa kita itu, itulah kita kena jaga. So bila kita banyak makan, banyak cakap, banyak gaul, banyak tidur ni, ia boleh mengakibatkan kita lebih tercenderung melakukan maksiat sebab hati kita dah keras. So bila hati dia keras, bila maksiat, banyak dosa-dosa, that's why kita punya doa, kita punya rezeki makin dijauh. Sebab apa? Dengan kita sendiri yang ada perisai tu. So kita semua dapat perbaiki diri kita, bersihkan hati ini, supaya kita dapat jauhkan diri daripada penyakit-penyakit hati ini. InsyaAllah. Terima kasih semua yang bersama ini. InsyaAllah saya akan sambung lagi hati-hati menjaga hati ini dengan seterusnya, iaitu perkara-perkara yang melembutkan hati pula. Kita dah kongsikan perkara yang mengeraskan hati kan. Selepas ni yang melembutkan hati. Semoga kalian semua sentiasa dilindungi Allah. Semoga kita semua dikurniakan taufik hidayahnya. Dipertemukan lalu terkadarnya bulan Ramadan ni, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, sentiasa dapat buat baik, dapat menanam sifat-sifat hayyin, layin, qarib, sahal, sentiasa menjadi orang seorang bersyukur, memberi manfaat, jadi pemberi. Semoga kita kurniakan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.